mukadimah tu saya beritahu dekat orang masjid lah, kata saya ni mengajar fiqh lah, ceramah-ceramah dia PCC tu lah. Habis ceramah Allah tu saya dah datang bagi ganti, tak ada tajuk hari Jumaat baru ni. Habis selesai tu saya tak kenal pun satu orang lama lah, ustaz lah, mungkin 70-an lah. Dia peluk saya lah. Dia kata ni bagus, dia kata teruskan mengajar fiqh. Dia kata di masjid-masjid, dia kata masjid kami ni daripada dulu fiqh tak pernah ada langsung, yang ada selain pada itu. Maknanya dia kata orang banyak tak kenal sembahyang, sekian sebut macam-macam masalah lah. Kemudian kita teruskan mengajar fiqh ni. Banyak masjid memerlukan ilmu fiqh ni. Maka tuan-tuan dan perempuan yang berkata Allah sekalian, di mana beritahu kata penting, sangat penting ilmu ahkam ni, ilmu berkaitan hukum hakam ni, terutamanya solat. Yang kita tak nafikan yang lain banyak penting, tapi yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita yang kita selalu kerjakan. Kalau tuan-tuan bab solat, nak solat mesti kena bersuci. Nak bersuci kena tahu syarat-syaratnya, maka wajib belajar daripada bersuci. Nak bersuci dia ada alat-alat dia, maka kena belajar apa dia alat-alat bersuci. Kemudian bersuci, kemudian solat. Selesai yang ni, maka selesailah baru sebahagian. Kemudian tengok kita ni lagu mana. Kita ni orang berniaga, maka lihat kaitan dengan perniagaan, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Kita ni orang yang nak buat pinjaman bank, boleh tak? Boleh tak guna kaedah pinjaman yang kita dah pinjam selama ni? Adakah kita halal ya? Pinjam 40,000, bayar 45,000, tak apa. Dah saya setuju, tak beban pun, biasalah. Adakah boleh lagu tu? Maka kena belajar. Sama ada jenis jual beli bay'ul inah, bay'ul inah, ada Syafi'i, ataupun secara tawarruf ke apapun, maka kita kena ambil. Kalau nak beli reta dah, tak mau beli reta dah. Sekarang ni nak fikir masalah zakat saja, maka cari bab zakat. Oh, nak pergi haji minggu depan, nak pergi haji tahun depan, belajar haji. Nak pergi umrah sebulan lagi, baru belajar umrah. Maknanya yang masuk, yang fiqh dengan perkara lain hanya wajib dipelajari apabila kita nak buat perkara itu. Nak pergi kedai mahsu, malam ni kaji siap. Hak mana betul, hak mana cara yang betul nak pergi tukar beli mah. Oh, mah habis lah. Tak mau pergi kedai mah, tak perlu lagi untuk belajar. Maka saya lagi nak sembahyang Isyak, kena tahu. Esok nak sembahyang subuh, kena tahu. Sebab itulah afdalnya ataupun yang wajib terutamanya kita belajar ilmu fiqh kaitan dengan hal solat. Maka tuan-tuan beruntunglah tuan-tuan ada keinginan dalam hati nak duduk belajar juga fiqh. Itu satu rahmat, taufik yang Allah bagi. Bukan senang ni. Ada setengah orang kata saya tak mau belajar fiqh, pilih berapa jalan tu je. Tidak. Ada orang kata pening fiqh ni, anu tak boleh lagi, ada syarat lagi lagu tu. Lari kan? Kalau dengar tazkirah, oh, itu sedap. Pasal apa? Dengar cerita, kan? Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan lupa kita ni ada peraturan. Kita ada beberapa benda yang perlu kita selesaikan supaya hidup kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang kitab yang kita belajar ni mungkinlah belum masuk kesempurnaan lagi dalam bab fiqh ibadat. Cuma kita mula dengan yang ringan lah. Nisbah kebetulan lah. Kita kata Ustaz main malam Khamis ni main malam Selasa
Maka pada malam ini kita akan teruskan pembacaan kita pada adab yang ke-6. Minggu lepas kita selesai pada membicarakan antara imam yang suka jadi makmum dan persalahan pada bencinya. Maknanya kalau ramai orang soleh di tempat kita ni, maka yang ramai itu perkataan mereka diambil kira. Yang itu saja. Sama juga kalau anak-anak kita, anak-anak ada 10 orang, 8 orang tu hak kita kena soleh cukup. Dia pada betul. Dia pada orang mengaji, orang alim lah, orang ada ilmu lah, dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi pandangan hak 8 orang tu kita pakai lah. Hak 2 orang lagi rupa ni nampak macam lain, tapi mereka ni tak dekat dengan Allah Ta'ala, tak faqih, maka tak dipakai. Ataupun sebaliknya, anak kita 2 orang alim, 8 orang lagi, maknanya alim bidang mereka saja. Bidang apa? Sekian. Bukan bidang yang berkaitan dengan ahkam ataupun ilmu agama ni. Maka 8 setuju, 2 tak setuju, jangan pakai yang 8. Kena tanya hak 2 pasal apa tak setuju? Pasal sekian. Walaupun 8 kata dok kok, tak mau kok, kami kena pakai ilmu ni, hak inilah yang kami setuju. Maka pakai yang soleh orang, walaupun mereka ni dhaif daripada yang 8. Ya, sebab apa? Kerana orang yang ada ilmu, mereka ibarat cahaya yang menerangi jalan yang gelap. Ilmu nur, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Maknanya dengan sebab cahaya itulah kita mendapat pencerahan. Kan kita dengar kan? Saya nak mohon pencerahan. Pencerahan apa saya gelap pula? Saya sama. Tak apa jelas. Suluh. Betul. Tadi tu ingat pula, rupanya tupai. Duk dah orang nampak mata tu klik-klik, masa jauh kan. Suluh tu tupai dah. Tak takutlah. Maka pencerahan itu adalah cahaya, itu adalah ilmu. Itu disebut dalam bab ni. Kalau dah suka tu imam tu 2 orang, tak suka 20 orang, tapi 2 orang yang faqih, yang soleh, yang alim, maka dipilih yang mana? Dipilih yang alim, yang soleh. Yang 20 lagi, maka tak dipakai perkataan mereka. Banyak perkara dalam sembahyang berjemaah dan untuk makmum komplain tu imam, komplain banyak. Pasal apa? Pasal tak kenal dengan selera. Tengok makmum hak lagu mana komplain, hak jenis kali yang Jumaat sudah. Maka hak komplain tu pakailah, tak boleh pakai. Pasal dia memang main hari Jumaat saja. Pasal apa? Dia kata apa ni tu imam pasti sesak dengan ni, pakai rock semua. Pasal main hari Jumaat saja, tahu kena kan? Juga main hari lain, pakai luar lagi. Maka saya bagi contoh saja lah. Ada masalah yang berlaku di setiap tempat, berbeza masalah yang berlaku. Maka yang dipakai hanya orang yang soleh dan orang yang beragama. Maka yang itu diikutkan orang yang sedikit itu. Ini ulang kaji yang teman yang sebelum ni. Kita bercerita banyak kaji dengan berbahan, cukup jumpa tadi. Kemudian pada minggu ini yang ke-6, qala al-musannif hafizahullah ta'ala. Yang ke-6, apabila disuruh pilih oleh orang akan seorang antara jadi Bilal dan jadi imam, maka seyogianya bahawa memilih dia akan jadi imam. Orang tanya nak jadi imam kata Bilal. Yang ni keluar daripada situasi sekarang. Sekarang ni untuk imam dah ada, untuk Bilal pun dah ada. Nak kena pilih bagi, dah jadilah. Yang ni kalau di rumah kita ataupun main tu imam bukan surat 8. Tu imam tak ada, tu Bilal tak ada, pergi kursus. Ada kursus kan? Kadang-kadang kursus di mana-mana, main tengah hari Zuhur. Kali kena tu Bilal tak ada, tu imam tak ada. Jam giliran nak masuk waktu dah. Tu siap sama tu siap tu bincang mana kita ni, mana ni. Siapa nak jadi imam? Ketika itu disuruh pilih. Orang tanya kita nak jadi imam kan tak Bilal. Maka ketika itu
imam ni lebih afdal daripada jadi bilal. Lepas tu, adakah yang ini mu'tamad? Sebelum kita nak jalan jauh lagi, masalah ni hanya berlaku pada orang yang dia tahu dia boleh jadi imam. Oh, saya jadi imam, betul. Saya belajar ilmu jadi imam. Saya belajar ilmu fiqh berkaitan dengan sembahyang berjamaah, suci dan sebagainya. Dan pakaian yang saya pakai waktu ni sesuai kalau naik jadi imam. Maka ketika itu baru dia boleh tak apa saya jadi imam. Tapi ketika dia pakai pakaian yang tak sesuai jadi imam, lepas tu dia pula baca tak betul. Imam maghrib isya subuh jangan tolak, dia tak mau. Lohor asar saya. Padahal hatu mana pun dengar baca apa. Ketika tu dia tahu dia tak boleh, maka tak boleh dia memilih diri dia jadi imam. Kerana di sana akan menyebabkan banyak perkara yang akan berlaku. Akan berlaku banyak perkara. Antara bukan diri dia. Minggu lepas kita dah sebutkan antara makruh jadi imam dia apabila macam mana bila belakang kita reti daripada kita ni. Di belakang kita ni ada orang alim lagi. Tu, maka makruh tu imam. Imam tinggal sunnah hayat. Tinggal banyak. Sunnah hayat yang kita sebut temuan lepas. Ada orang Imam Suyuti kata 1000. Habib Sa'ad ulama Yaman dia karang 500. Tak lupa bisa kata di masjid 500. Kita haraplah 500 sunat-sunat dalam solat. Maka ketika tu kalau tinggal semua 500 tu habis. Daripada 500 itu sebenarnya yang kita buat banyak dah. Cuma kita tak bilang. Bila kita lihat tu imam kita ada orang fiqah, contohnya jangan risaulah dia bilang awal lagi. Bilang pelan 700 walinya. Cuma kita kalau untuk imam tak ada, untuk bilai tak ada, nak pilih jadi apa ni? Siap sebab tutup gaji malam dan untuk bilai. Kalau AJK ataupun orang masjid tak ada pegawai masjid khusus ataupun tengah urus kematian sibuk 10 minit ada orang bagi-bagi mayat lagi, kita main masjid kacau lah. Lu telefon tu bilai lu bagi mandi lah, ditukar saku dengan telefon. Maksud apa? Orang masjid lu telefon ni dia ambil telefon dia kata apa? Kacau. Maka sebab itulah kalau kita mengaji, kita kena bersedia sama ada jadi imam. Kita ni nak mengaji lama orang ni. Ketak naik depan, tak kali belakang takbir tu. Bagi pergi salam rumah main sunat tak ada. Maknanya kita galuh sangat. Maka ketika itulah perlu kepada ilmu yang kita belajar ni. Siapa-siapa nak jadi imam muslimat kata, Ustaz, nak kat mereka ada kaki tak gaji pun tak apa pun, dah. Orang perempuan pun sunnah sembahyang berjamaah. Kalau mereka sahaja, sunnah ada imam seorang di kalangan mereka. Maka dia boleh amalkan apa yang dipelajari. Sama ada tu boleh ataupun tu imam hanya ke depan sikit, dua-dua boleh, tak ada masalah. Tu imam nisbah bagi muslimat atau perempuan boleh dia ke depan terus, ataupun dia hanya berada dalam saf yang sama, cuma dia ke depan sikit sahaja. Dua-dua keadaan boleh. Yang tak bolehnya tu imam belakang, tu imam malu saf kedua, itu tak boleh. Itu kalau tu bilai tak ada, tu imam tak ada, maka pilihlah jadi imam. Tak boleh juga jangan pilih dua-dua. Tu bilai main. Tapi saya tak ingat siapa nak kiraan macam dia kena reti 5 benda. Tak tahu saya boleh sebut 5 ke tak. Pertama, dia boleh sebab kalau terbilang 7, tak lagi isya terbilang kali terbilang 7 je.
bang. Allah punya suara tu anak jantan dia. Kalau TV patah balik, mana bang tak punya suara. Maksudnya tak mesti lah. Ketika tu bukan mana anak jantan tu maknanya orang betul lah. Jadi perempuan di rumah ni kalau lelaki tak boleh bang, kena risau. Pasal anak kita ramai lah kan. Dia bang kalau pulang, kalau dia pergi kat tiga duduk. Habis. Bang apa? Tak bang pun. Dia kata Allah Akbar. Kalau qamat salat ni, kemudian la ilaha illallah. Biji kita bang apa lagi sangat? Kami bang bukan cuma masjid boleh lama. Kemarin. Maka isteri kena tahu supaya suami mesti yang tiba. Kalau tak tiba, kena rekod kat imam. Pasal syarat pertama. Syarat kedua, ni maknanya orang tu lelaki lah, dia boleh sembahyang jenazah. Oh, mai ni mesti ada siapa ni. Jumpa tengok mayang lah, seorang-seorang baca apa? Tamat takbir, Fatihah pun. Kedua, akan keluar tercol baca apa ada, aku baca apa? Tak tahu. Takbir ketiga. Takbir 3-4 jam sikit. Takbir 4 tak tahu. 4 tak tahu. Mana tak di sembahyang jenazah. Bukan anak jantan. Jadi penting kepada kita ni, pastikan anak kita hak lelaki betul ni reti sembahyang jenazah dari Allah. Esok kita duduk depan ni nak tengok tu imam kan, nak tengok anak kita jadi imam. Kalau anak kita ni berlaku tuan-tuan, tak tahu di sini berlaku lah. Anak cucu duduk aja duduk begini, sila duduk meja duduk. Siapa ni? Tu ayah kami, tak apa mayang pun tak kami yang kusuk. Kira tuan-tuan, kita lagi dia tak mayang kat kita. Mereka kecil-kecil anak aku, saudara. Kita jadi bawa jadi ini nampak macam-macam kan buat kan. Kita ni teruk dah berusaha kat mereka ni. Kita mati, tanah kita ada balas. Duduk masjid tak mayang kita. Rasa ke mana? Marah tak? Kalau tahu orang tak mayang, lah ni juga nak jual tanah. Macam apa? Hampa tak boleh sembahyang kat 4 takbir je. Bukan maksud sembahyang ganti yang tak mayang dulu. 4 takbir saja, maka anak jantan, maka wajib berhenti sembahyang jenazah. Apa dah? Nombor 2, 3. Bang, sembahyang jenazah. Dia tak tulis lama dah. Omat pun tu. Lepas bang omat lah. Omat pun dia. Saya bang pergi omat kakak nampak macam tak apa nak keluar kau lah. Saya tak lihat kat terpuan mati suara tu. Takut tertukar. Tak tu je. Tak lain saya nanti. Itu pun saya omat sama membang. Itu nak buat ni. Maka bukan juga. Dua lagi hutang. Kita cari lagi dua. Jadi yang nak sebut di sini, imam, apa jadi imam sembahyang? Ingat pada tajuk tu. Yang keempat, boleh jadi imam solat. Tak boleh dengan sebab takut bukan imam di masjid tuan-tuan. Maknanya, ramai kita sembahyang jemaah. Nak imam boleh tak? Kalau tak tahu lah. Masa tak bijak kaki ni kat dunia lah pasal ketak, maka ketika itu tak betul lagi. Kalau boleh jadi imam, maknanya ini betul. Boleh itu bukan makna mesti jadi. Kalau orang tolak tiba-tiba boleh. Itu pun macam saya buat contoh minggu lepas kan. Tengah duduk masbuk, tiba-tiba ada orang paksa dah tepi. Kita kacau. Dah lah masbuk kan. Saya tak turun kan, tak dapat. Maknanya nak kita baca kuat ni, main maghrib. Kacau. Jadi takut, maka ketika tu betulnya dia boleh jadi imam. Parah satu ni saya buat. Baca Quran. Baca Quran. Kalau kamu lepas betul apa? Boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran, jangan mengganggu anak jantan. Maknanya jangan mengganggu kita ni orang lah. Pasal Quran
sebulan 2 kali tak boleh khatam. Sudah jangan. Setahun sekali tak boleh khatam. Tak boleh. Hati paling lekeh setahun sekali bila bulan puasa. Hak paling kemas 3 hari sekali khatam. Kemas sikit seminggu. Kemas sikit 2 minggu, 3 minggu, sebulan sekali khatam, 2 bulan sekali, lah sekali setahun sekali. Kalau tak khatam tak, khatam bila? Untuk saya bagi itu khatam tak. Untuk khatam pasal seorang susu. Bahagi 30 orang, kita susu, habis khatam ramai-ramai yang untuk tak kenal. Wajib boleh baca Al-Quran. Tak boleh baca-baca orang Arab, boleh baca macam orang Melayu jadilah. Pasal kita orang Melayu kita tahu saat mengkono saat ni tak betul, tapi boleh kenai huruf tu, alhamdulillah. Boleh batas huruf tu dia lagi. Itu syarat orang yang anak jantan ni. Kalau tak ada lagu ni, di temukan nak jadi menantu, boleh kalau ada nak perempuan, orang main tanya. Ya kalau tanya lain, kita tak nak. Kereta apa kan? Habis cuba tanya dia, bayang bayang bisa tak pernah? Saya bisa bayang mimpi je kecil. Rupanya nak minta anak kita tu pengikut yang pergi. You know, kalau siasat ni naik jenazah bisa. Kita malu benar ni dia lah. Nak tanya untuk dia orang kuat dia jatuh apa dia ni jatuh dulu. Esok tak apa, senang. Tak, orang pakai emas sikit jadi ya. Kalau ada dia, tak kira. Yang penting agama tu penting. Ya, lain penting juga, tapi agama tu. Nabi sebut far bizati din taribat syadak. Yang ni orang lelaki pun sama, orang perempuan pun sama. Nak pilih menantu lelaki atau perempuan, perlu tengok agama. Agama dia dulu, insya-Allah. Alhamdulillah ada pembahasan dia dalam kitab Muhimmah. Tuan kena mengaji kitab Muhimmah. Kalau orang pernah dengar kitab Muhimmah ni, orang lelaki kita, orang perempuan kena mengaji Muhimmah. Baru dia beritahu sikit ni. Tak. Kitab Muhimmah ni kalau orang lelaki kata lepas tu maknanya dia mengaji kita habis tu dia dengar orang kata. Dalam kitab Muhimmah ni, dia cerita tanggungjawab suami, dia cerita tanggungjawab isteri. Dia cerita perangai isteri, dia cerita perangai suami. Dua-dua dia cerita. Maknanya lelaki bini yang baca kitab Muhimmah ni ataupun mengaji, insya-Allah nak pergi cari di Darussalam. Ada orang tulis bahasa Melayu hak elok ni. Pergi cari. Dalam masalah tu hebat. Ku anak kita pun nak nikah lah. Beli hadiah kepada mana? Baca aku sebelum nak main nikah dengan aku. Sebulan aku pergi tempoh. Apa itu? Baca kitab ni bagi hadis. Waktu tu baru sedap. Tanggungjawab besar ni. Nak nikah ni. Bukan kecil. Nama dia kitab Muhimmah. Tuan ingat kita ni? Muhimmah. Yang sudah beli kitab lain lah. Muhimmah. Pergi cari. Gaudi ada, Melayu ada, semua ada. Bumi ada. Hadiah ke anak cucu dan kita nak nikah. Dia cerita benda yang rupanya ulama ni sayang kat kita ni. Dia cerita satu-satu hadis Nabi-nya, kata ulama-nya, kata Zainal Umar Abdul Aziz-nya, katanya, kata banyak kata. Maka kalau kita baca, oh kita sedap, sahabat banyak Tok Tuan ibu beri, mana lelaki bini lah ni, Tok Tuan, Tok Kelai tua-tua. Ada. Maka kita akan marah. Kitab Muhimmah. Ini antara kitab yang kena ada di rumah. Jom, kita boleh. Saya cerita tu imam. Pasal imam ni adalah pemimpin. Imam ni adalah pemimpin. Kemudian dia kata, dan makruh menghimpunkan jadi bilal dan jadi imam. Dua-dua ada balas. Dia tak aku nak imam, aku nak imam. Siapa pun tak boleh tolak, siapa pun tak boleh kacau. Maka hukum dia apa? Makruh. Tetapi dia kata, seyogianya imam itu lain daripada Bilal. Yang ini masalah apa? Masalah kalau ada orang. Kalau semua dapat tak mau, dia berjangan kata Bilal. Tu Bilal, tak gitu Bilal orang kata tu Bilal naik. Maka tu Bilal tak makruh, tu Bilal tak pahala. Pasal dia yang imam,
apabila dia melakukan tugas Bilal, tugas dia muazzin ni, tugas azan dia betul, tepat, masuk waktu dah, dia ada wudu, ada qiblat, hal keadaan dia maknanya bersih lah. Kemudian ikut segala sunnah-sunnah yang ada, dengan letak tangannya, dengan cuci masuk dalam telinganya, hayya 'alas solah, dan kali kepala saja sampai habis sempurna. Yang tu dia menang pada imam. Tak ada. Tiba-tiba imam jadi imam, sunnahnya semua penuh. Kalau lebih sunat ni imam lagi dia terbilai tadi, imam menang. Faham tak? Maknanya bukan kira terbilai bang-bang, kira dah terbilai yang cukup syarat. Terbilai bang sampai kursi lah, atas kursi, orang tak main lagi. Terbilai tak perlu keluar kaki ya. Bang sampai kursi lah, Allah kita dah tak. Maka ketika tu makruh terbilai. Terbilai bang tu pergi handset, kita tengok handset. Terbilai bang buat live. Tak apa live. Dia ada perkara-perkara yang mengurangkan fadilah dia. Ayat Allah kali curi dada ni. Ayat Allah kali curi. Ada pun terbalik kali. Ada satu tempat tu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan kali dah. Semua dia kali. Tu berat. Tino tegak. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kali. Saya pernah fikir juga. Tak boleh heran tu. Dah pesan tak? Mungkin biasalah dia baru naik. Bukan dia jadi siap. Dia baru naik. Maka ketika tu dia punya afdal kurang daripada imam. Imam naik. Pasal kita imam. Tuan-tuan, kitab ni ada beberapa benda yang di masjid ni pun ada pembetulan sikit lah kalau akan perlu buat lah. Cuma tak sekolah lagi, kita tak masuk bab dia lagi. Nanti masuk bab bukan pelan-pelan tambahan tu. InsyaAllah. Kemudian dia kata, itu perbahasan imam ataupun bilal. Siapa nak pun. Ulama lain kata, saya ada buat catatan kitab ni, dia kata banyaklah ulama bahas siapa yang paling afdal. Ada dua kaum. Katanya azan lebih afdal daripada imam. Yang ini lah pendapat yang paling rajih dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Untuk bilal ni kemah tak kemah dia, kalau tu imam pasal apa tu? Ilat dia kata pasal bilal ni yang menyebabkan orang main masjid. Tuan-tuan duk lena tadi, untuk bilal tak faham tak main betul tak? Bilal tak faham. Kita main orang. Tu bilal Allah TV tutup, bangkit tidur masuk bilal yang sebab tu dia afdal. Itu pendapat pertama. Dan sebab Al-Quran sebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang itulah antara pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua dia kata imam ni lebih afdal daripada muadzin. Yang ni pendapat Hanafi, Maliki dan satu pendapat satu wajah daripada mazhab Syafi'i kata tu imam lebih afdal. Yang inilah yang dibuat. Pasal apa? Pasal ada dalil juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Nabi jadi imam. Takkan imam yang Nabi itu tak afdal lagi. Sebab tu pendapat ulama kata imam lebih afdal. Ala kulli hal yang kita sebut tadi berkaitan dengan sunnah yang dilakukan. Kalau tu bila kita amal sunnah, maka tu bila akan rendah martabat dia daripada imam. Kalau imam tak amal sunnah, maka imam rendah balik martabatnya pada tu bila yang amal sunnah yang sunnah tadi. Itu bergantung pada ahwal ketika menjalankan tugas itulah. Itu berkaitan dengan bilal dan imam, muadzin dan imam. Kemudian yang ketujuh, bahawa hendaklah imam itu memeliharakan sembahyang pada awal waktu dan seyogianya jangan mentakhirkan sembahyang itu sebab menanti akan orang yang banyak. Itu imam suruh segerakan, maknanya memeliharakan sembahyang
sembahyang pada awal waktu. Ni kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab seperti panas, tengah hari panas semua ni, orang nak main puasa tak boleh, pasal tak tahan. Orang kampung masjid Korea ada Sungai Mati ni tak ada kereta, sama ada motor je. Lepas tu motor tu ya paling mahal tu ada kena panas. Maka tu imam sampai awal, tu bila sampai awal, tu bila dengan tu imam tu orang nak main panas, maka kita tu sunat tunggu sikit. Kalau panas lah. Kalau hujan, lemah. Hujan adalah uzur sembahyang berjamaah. Tapi uzur ni ulama bahas. Uzur sebab kalau ada payung kira uzur lah. Kalau ada payung kira uzur lah sembahyang jemaah dengan sebab hujan. Ada tak? Ada. Hal ini pun biasalah pendapat ulama. Maka yang paling kita nak pakai ni tak ada uzur lah. Pasal apa? Pasal kemudahan lah ada. Siapa kata panas? Buka aircon lah dia tak sejuk pun. Kan? Sejuk pada luar ni. Maka ketika itu mudah dia tak main. Alasannya tak ada lah hujan. Sebab tak main? Saya kereta pun basuh jadi 10 rif kali dah. Tak lagi kena lecah. Jenuh nak tunjuk balik. Itu je alasan kita. Maka ketika itu berkaitan dengan tu imam dengan tu bilal. Kalau ada sebab apa lagi? Hidup gaji ni tiba-tiba tu mengajar ni tu bilal Allah ada tu imam Allah jemaah ni, maka sunat takhir, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada apa, maka sunat memelihara sembahyang pada awal waktu. Pasal apa dia kata imam tu pelihara sembahyang awal waktu? Macam kita dah sebut dah sebelum ni, hak imam sahaja yang menyuruh bilal qamat. Maka untuk bilal tak boleh qamat tanpa persetujuan imam. Macam itulah bahasa mudah. Jadi imam kata macam bilal, saya qamat lambat sikit lah. Pasal apa? Pasal saya lagi ada sekian. Itu bilal kena dengar tu imam. Walaupun makmum boleh pakai tu. Sebab itu tu imam, maka ada imam tu bilal. Qamat. Sabar. Tu imam tu tunggu pasal sudah nak main subuh bagi sujadah. Patut dan tunggu contoh ada di ruang. Maka tu bila kena ikut imam. Dan saya biarnya jangan mentakhirkan sembahyang itu sebab menantikan orang yang banyak. Pasal apa dia kata tak boleh tunggu terlalu lama ni? Kerana berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu itu terlebih afdal daripada banyak orang berjamaah pada akhir waktu. Yang ini nanti kita akan dapat jawapan pada hadis yang selepas ini. Apa kita baca dulu? Kerana berjamaah yang sedikit itu pada awal waktu itu terlebih afdal daripada banyak orang berjamaah pada akhir waktu. Walaupun demikian, walaupun sikit pun tak apa, tapi walaupun demikian tetap bagi imam itu sunat bahawa mentakhirkan iqamah itu. Kita imam takhirkan iqamah mana apa? Hak dia daripada azan. Takhir malah melewatkan segi iqamah daripada azan dengan sekira-kira sekadar bersedia segala manusia bagi sembahyang. Ini yang itu waktu. Kalau sembahyang subuh orang lambat tak? Dia baru nak bangun ni, kadang-kadang mandi wajib, kadang-kadang masuk bilik ayam, keluar bilik ayam tak nampak. Siapa ni? Spek ketinggalan macam-macam pagi ni. Pening. Bila
Ketika itu akan menyebabkan pecah belah. Kalau straight waktu itu, maka orang kata 20 minit, 20 minit. Ada setengah masjid di sana, dia balas semua 15 minit, subuh 20 minit. Ada Ustaz masjid dia 2 jam. Pasal apa tadi waktu itu? Maslahat tempat mereka sekian. Tak apa. Tak ada. Pasal mereka nak menjaga maslahat orang. Itulah yang perlu kita perhati juga. Hukum hakam ni dia boleh berubah. Hukum hakam ni dia boleh berubah mengikut masa dan tempat. Sebab tu tempat kita tak sama dengan tempat orang lain. Tempat kita uruf tak sama dengan tempat orang lain. Itu bahasan lain lah. Itu hukum hakam. Ala kulli hal tanya tu imam, tanya orang alim. Siapa lagu ni siapa buat? Sekian-sekian ada punca. Seperti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fafil khabari yatahammal al-muhadzim bain al-adhan wal-iqamati biqadri ma yafruhu al-akilu min ta'amihi wal-mu'tasiru min intisarih. Apa dia? Dalam Ihya Ulumuddin dia kata bab solat jemaah. Artinya maka tersebut dalam hadis Nabi SAW, hendaklah menantikan Bilal pada antara azan dan iqamah itu dengan sekadar selesai orang yang makan daripada makannya dan selesai orang yang membuang air besar daripada buang air besarnya. Jelas masuk pula ya, kena sembelit pula. Allah nak keluar ni, untuk keluar orang pergi salah pula. Dia tetap mau main lah lagi. Macam apa? Sesat sangat komatnya. Jadi pilihlah untuk 10 dan 15 minit itu ikut waktu lah. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafruḍu al-akilu min aklihi wash-sharibu min shurbihi wal-mu'tasiru idza dakhala liqada'i hajatihi wa la taqumu hatta tarawni. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, ini dalam hadis riwayat Tirmizi, wahai Bilal, apabila engkau azan maka jangan terlalu cepat pada menyebut kalimat azan itu. Bang ni jangan kalau tenang, mana tarassal ni mana seketui. Dan apabila engkau iqamah maka percepatlah waktu iqamah kalau boleh cepat. Bila kalau boleh iqamah ni cepat. Cepatnya macam mana? Cepat daripada azan. Jangan jadikan azan dan iqamah sama saja. Tak boleh. Pasal Nabi pesan. Dan jadikanlah masa antara azanmu dan iqamatmu itu sekadar selesai orang yang makan daripada makannya, dan selesai orang yang minum daripada minumnya, dan selesai orang yang membuang air besar daripada buang air besarnya. Itu waktu di antara azan dan iqamah. Dan jangan kamu berdiri untuk sembahyang sehingga kamu melihat aku. Okey, masalah ni kalau berlaku di rumah, terutama yang di rumah. Jadi ada pembahasan afdal sembahyang di rumah pun ada dalam kitab Qaulul Tam. Qaulul Tam kan dalam kitab Iqna' pun ada. Masalah ni pembahasan waktu bila kita afdal sembahyang di rumah. Yang ni bukan selalu lah. Ada ketika anak-anak balik, dia pun penyegan. Semua jenis tak payah. Kalau kita keluar aja, ini berlaku tuan-tuan. Tuan-tuan jangan yakin tuan-tuan duduk di masjid ni, dia pun rumah mengaji, dia pun rumah air ibu. Pasal apa? Kita main masjid, kita kena motor, masuk belayang ni. Tanya lagi. Ya, yang mesti pernah berlaku. Biasalah anak-anak nak membesar ni. Kadang-kadang anak dia mau pada anak pun sama. Dia duduk ikan depan TV tu. Laki balik dah. Kau masuk belayang. Kita masuk bilik duduk naik akhir. Oh, pandai tu berlakon. Pasal apa? Pasal kita dia tak maknanya kita ni orang masjid, dia bukan orang masjid. Maka
Dia tak masuk jangan ambil dah. Mak, bibir buku semua tangan sisi lah. Siap dah ya. Pak ni kena serik lah. Tengok budak ni malas ni. Hamai sikit nak tengok tangan. Tak basuh habis tu. Basuh boleh. Ayah tu dia tegak. Ni saya cerita ni pasal kita tengok depan mata atau orang yang didik keturunan dia. Syekh kami didik anak dia bukan didik itu. Didik semayang sunat. Dia tanya anak dia, kamu semayang asam lagi? Semayang apa? Ayah semayang. Semayang asam. Oh boleh semayang tak tadi? Anak tengah kita tak. Isu, oh boleh semayang. Maknanya didik. Kita ni tuan tak boleh lihat mereka setiap masa berbeza. Tentu ada anak ni perlu faham dengan mana ni. Kita boleh nampak ada waktu ni kita bawa tengah bawa dengan sampah di mana. Tapi kita waktu duduk depan mata kita ni menjadi kewajipan. Balik raya, balik cuti ni kita balik raya kita lelaki dah bini tu kiamat letih. Jangan gerak ya, semua letih. Kita pergi nanti rupanya anak tu bagi duit bulan tak mau dua tu. Tu mau tadi. Takut gerak dari 220 dah pak. Kamu kat sini lah ni masjid. Sungai Mati terbaik. Pak lain. Jangan letih ke, tak larat ke. Nabi kata sembahyang tak harus susah. Tak larat diri Nabi kata. Baring, duduk. Tak boleh duduk. Mengiring tak boleh. Terlentang tak boleh. Kepala tak boleh, mata hati tak boleh mati. Itu sahaja. Maknanya sembahyang ni tak larat, tak larat apa? Ngantuk. Maka kita kena tekan. Depan rumah kita kena tekan. Apa tujuan? Rabbi ja'alni muqimas salat. Itu doa yang ketiga, ya Allah jadikanlah Rabbi ja'alni, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat wa min dzurriyyati dan zuriat keturunanku. Kita orang itu lah. Kita tak tinggal sembahyang semua. Saya ada kenalan tak pernah tinggal sembahyang. Dia jahat ala ilaha illallah, tapi dia tak pernah buat maksiat besar. Berzina tak pernah. Apa tak pernah. Kawan dia semua lebih dari itu. Tapi dia pasal apa? Dia pegang satu dia pesan nama dia, jangan dia solat. Saya ada kawan tu. Alam kahwin dalam rumah. Dia cerita. Dia kata waktu kawan dengan geng-geng Masya Allah ni. Dia pergi universiti pula Islam. Tak ada apa-apa di Malaysia ni. Alamak, ada banyak ke? Universiti Islam ada banyak kan? Islam ni. Mengaji universiti tu, pensyarah sendiri ajak anak-anak pelajar dia pergi disco malam-malam. Dia cerita pernah sudah tipu. Kawan ni dah pensyarah dia ajak. Pergi belajar free dia lah. Masuk. Dia bukan tunggang. Dia tak memayang, tak mau tengok. Bila yang salah ada yang lain. Betul? Macam-macam ni. Duduk saja dah ni duduk. Dia kita mampu. Tak boleh. Alhamdulillah pasal dia tak pernah tinggal sembahyang. Duduk semua sewa dia ni. Tak sembahyang subuh, tak sembahyang 5 waktu Jumaat langsung tak sembahyang. Belajar universiti. Bidang apa? Syariah, usuluddin. Saya tak fitnah ni juga. Ini cerita mereka. Kawan kita ni pujuk ada bidang muamalat, bidang kita kata accountant ni ada main komputer, main tulis kira-kira tambah. Itu dia tak sembahyang. Sebab itulah bukan jaminan. Kalau tuan-tuan jangan risau walaupun anak kita bidang biasa-biasa, tak ada masalah. Tapi kita pastikan hang jangan tinggal sembahyang. Anak buah tahu jangan tinggal sembahyang. Sebab Allah sebut Quran, inna salata, sesungguhnya sembahyang. Apa dia? Inna salata tanha. Kadang-kadang masih ada tulis depan. Tanha, sembahyang itu akan mencegah. Mencegah apa? Pelaku yang mana orang yang tinggal sembahyang akan
akan terhapus, terhalang, tertegak dengan sebab solat. Maksud solat ini penting, tuan-tuan. Orang yang tak mampu tinggal maksiat, jangan tinggal solat. Zaman sahabat ada dah, zaman Nabi ada sahabat yang ceritakan Nabi, ya Rasulullah, dia ni sembahyang, arak dia minum, macam ni. Nabi kita nanti sembahyang yang dia lakukan akan mencegah dia daripada perbuatan. Nabi yakin, pasal Allah sebut. Kita kena yakin. Sebab itulah kadang-kadang afdal kita sembahyang di rumah jadi imam kalau kita dapati bila kita pergi masjid dia perlu raya hidup di rumah. Tuan-tuan, sekali-sekala main kat masjid di corner apa tak boleh, pum sampai rumah tengok subuh kat saya kata keluar tengok TV. Hai, buat balik ke sana. Katakan tu ya. Jadi apa semua buat kata main. Lama dah lepas kali. Pasal kita kena pastikan supaya keturunan anak bini kita ni orang yang jaga sembahyang ni yang semua kita tengok. Bukan dia nak kata kita kena sembahyang di rumah, tapi dia nak harap pentingnya jaga zuriat kita ni supaya sembahyang supaya jaga sembahyang. Pasal Pak Ustaz tadi merepek yang ni, pasal masalah inilah yang besar akhir zaman ni, betul tak? Tuan-tuan mengaji insya-Allah, hak tak mengaji sepupu sepapak kita yang kita kenal, pastilah juga pergilah tengok. Kalau sembahyang tak jaga, yang lain mesti dia buat kurang. Betul tak? Sembahyang kalau tak jaga, hak lain dia dah longgang. Yang aurat ni kerap, sikit-sikit lah. Lepas tu, hal lain sikit lah sekali. Agama tidak tinggal hanya pada nama. Time nak tahniah anak bagi ustaz, main boleh tak tahniah dulu anak saya ni. Kita pun bibit dia tengok, mana mak? Mana apa? Main orang tahniah dulu. Tahniah. Belum baik, sebab orang ni. Pak nama ustaz, tahniah anak saya ni. Bagi jadi macam ustaz. Tengok pak tu, rantai besar tu. Dia rantai lagi. Kata maknanya ni yang dah tahniah dulu. Bukan ni. Pasal hari ni di tengah musim ni. Masalah. Pasal apa? Sembahyang. Ini besar tuan. Akhir zaman ni alhamdulillah yang banyak orang melalai kan daripada solat. Sebab itulah solat penting. Tuan belajar solat ni, tuan dah belajar satu bab yang besar. Tuan dah belajar satu bab yang akan menghalang tuan daripada buat maksiat. Walaupun pada fikiran kita, macam tak logik dia belajar bab yang tiba-tiba nak fikir maksiat. Ya, memang tak logik, tapi Allah sebut inna solat, sesungguhnya sembahyang. Kalau tuan-tuan mengaji bahasa Arab, inna ini didatangkan apabila untuk mentaukidkan, untuk menegaskan. Kalau as-salatu tanha 'anil fahsya, boleh. Sembahyang itu boleh, tapi Allah nak kata, "Hai, dengar ai. Mahya sesungguhnya seolah-olah kita dah tidur." Saya kata tuan, berbagi perhatian, saya nak amak bersama. Aduh, inna ni. Inna, Allah nak abang kat kita sungguh-sungguh. Yakinlah kamu, sesungguhnya sembahyang. Itu yang kita perlu ambil kira. Kemudian syahadat sunat pada sembahyang maghrib itu bahawa dipercepatkan wallahu a'lam. Jadi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan solat maghrib ini di mana keadaannya cepatkah atau sebagainya. Kemudian insya-Allah pada pertemuan akan datang saya akan baca adalah perbahasan tentang jadi kita sebut untuk imam jangan tunggu sikit untuk sembahyang. Nanti kita akan sebut perbahasan ada ketika yang sembahyang yang sikit itu afdal. Ataupun kadang-kadang kita main masjid macam situasi kami di pondok tu guru tak keluar main lagi. Saat lagi dia main lewat saja pakai habis waktu semua ni. Ketika tu sunat dah kita sembahyang dulu. Saat lagi untuk guru main yang lain. Maka dan sebagainya insya-Allah kita akan sebut. Dalam kitab ni dia ada sebut masalah yang paling afdal dalam sembahyang berjamaah. Sama ada tunggu sembahyang lewat lagi atau sebagainya yang kita akan sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan berkaitan? Ayat ni kita nak cari bila sama dengan ni ke atau sama dengan ni atau cari dia
Soalan tahiyat, tangan nak letak di mana? Kalau kita sebut tangan sunat diletakkan dekat dengan lutut. Biqurbi apa dia? Ar-rukbah. Apa dia? Dekat, contoh ni. Ketika kita duduk tahiyat, awal dan akhir dah. Ini lutut kita. Lutut di depan kita. Di paha kita. Hujung paha dan sebelum sampai ke lutut. Maka sunat kalau nak letak keadaannya lagu tu. Jangan terlalu awal. Ada setengah orang nak letak dekat dengan pinggang dia. Dekat dengan pinggang. Makruh. Ini atau sunat akhirah. Meletakkan tangan dekat-dekat dengan lutut. Tapi bukan atas lutut. Hak silap dia pegang pada lutut. Sampai dulu saya yakin tolong lutut dahulu. Kalau lutut makruh. Jangan pegang pada lutut. Hanya letak macam tu. Faham tak tuan? Sekarang ni tuan ada lutut, tuan boleh letak tangan. Jangan pegang pada lutut. Hanya ni lutut kita. Ni lutut. Ni tangan kita ni. Maka ketika tasyahud akhir bukan tasyahud awal kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangan kita naik, maka macam tu lah. Tempat yang sama. Tak lebih. Bukan macam tu lah. Itu sahaja. Cuba lepas tadi. Kau sanggup? Biqurbi. Dia kata ada lafaz Arab yang dekat dengan lutut. Bukan atas lutut. Kalau silap kita perlu pegang lutut. Bukan kanan saja, kiri dan kanan. Dua-dua letak dekat-dekat. Faham tak? Kan saya dah tunjuk contoh. Tak faham lah kan? Ya? Pusing tangan ke pusing jari? Dia buat itu. Ni. Bahaya ni. Tuan tanya soalan dah baca ni. Saya berlepas ni. Dia mesti ni. Menggerak-gerakkan jari dalam solat. Dia panggil abas ni bermain-main dalam solat seperti bermain-main dengan anak jari. Perkara-perkara yang lama, yang sia-sia. Hukumnya makruh kalau tak ada sebab. Makruh dalam solat. Tapi tidak membatalkan solat hanya dengan satu anak jari. Tapi kalau pusing anak jari sekali kan pergelangan tangan. Pergelangan tangan dia kena anggota usaha. Batal sembahyang. Dengan jari ini tak boleh. Mazhab kita Syafi'i, Nabi dia kata Nabi angkat tangan dan walau tuharrik, Nabi tidak menggerak-gerakkan, hanya diam. Tergerak sikit, ketak-ketak biasalah bentuk kan. Dia lumotong lama. Lengah lah jari itu biasalah. Tapi sampai bukan lengah ni saja pergi lengah tambah pula. Pusing. Ini kalau tanya dia ambil tak mahal. Mesti ambil waktu pergi umrah dulu. Itu pergi haji. Sebelah tu Arab. Jauh banyak. Tentu sepadan. Sepadan kayu merah. Lepas tu dia pusing. Saya pun nampak berkenan cara dia pusing. Saya pun habis mayang. Tanya dia. Lepas tu dia pun lepas tu. Sampai lah dia pusing. Itu salah. Mereka madhab Maliki, Hanafi. Mereka ada nas, ada dalil, mereka ada hadis juga. Tapi bukan dia pusing. Kita petang-petang dia tu orang pusing. Makruh dalam mazhab Syafi'i. Selesai. Makruh. Tak ada. Tangan saya akan duduk lalu tu dia akan pusing. Kalau saya naik motor kalau duduk pusing tu penyakit apa lah. Tapi kalau tak ada penyakit, cari penyakit dalam makruh. Tentang apa hukum makruh ni? Ada hukum pendapat ulama. Kata pertama, kalau kita melakukan perkara makruh dalam solat, habis pahala jamaah. Itu pendapat paling takut. Kerah. Yang kedua, kata makruh, maka kita tak dapat pahala
yang nampak macam nak sama tapi dia berbeza. Bila sebut khusyuk, hati. Bila sebut khudu', anggota. Maka ulama kata nak sampai kepada khusyuk, hati, anggota kena khudu' dulu. Anggota kena tetap, baru dia pelan-pelan sampai khusyuk. Kalau anggota beza, kata ketika tu tak ada apa khusyuk. Biasa. Tak ada nak sebut hak tinggi lah, hak kita. Sama lah saya pun. Tu jadi tu imam pun tu ada maki lah, banyak orang habis. Gantai di rumah. Heret kat situ. Maka nak sebut kata khusyuk ni, tak ada budaya. Ayah. Tapi sikit-sikit tak apa lah. Misalnya
Lepas tu makmum tak puas tak puas bayar makmum ni. Macam mana nak buat ni? Apa hukumnya? Makmum tu adakah dia nak kena bayar sendiri afdal ke? Bayar makmum afdal. Maka yang afdal adalah semua lah. Pasal yang tu makruh tu pada individu. Faham? Makruh tu pada orang yang melakukan. Dia bang, dia qomat, dia imam. Makruh tu pada dia. Makmum, kami nak jadi makmum. Kita nak pada rujuk, maka tak ada masalah. Kalau yang tak bolehnya, dia bang, dia qomat, dia imam. Bang betul, qomat betul, imam tak betul. Kita, apa ni? Tak kena macam ni. Awal itu kita tak boleh jadi makmum. Hanya perkara-perkara yang makruh kena orang itu tak menjejaskan sembahyang kita. Cuma keadaan yang kita sebut kalau berlaku begitu. Pertama untuk bilai itu dia kena reti ilmu fiqh. Dia boleh tak balas semua. Kalau dia kata tak boleh, dia reti. Tapi dia reti satu bab ni, dia kata puak ni kalau jadi imam terkabul habis. Jadi biar aku jadi imam tu kena tengok dua keadaan. Kalau tu bilai itu kata aku nak balas semua walaupun reti belakang reti. Ketika tu bilai itu makruh lah. Tapi kalau tu bilai itu kata dia puak ni kalau jadi imam rasan Fatihah orang tak lebih dah. Salah amalkan ketika tu wajib hak itu kena jadi imam lah. Macam tu sahaja. Lain daripada itu Allah Allah. Pasal tak puas hati dan sebagainya yang tu atas ilmu lah. Tapi tak perlu kita nak sembahyang orang yang disebabkan kau sembahyang bersama. Sembahyang dia tengok dia tu imam rewang patah balik. Tanya apa dia? Dia ini dulu pedang dia lepas ayat awal. Aku nak orang dia tak ada pun. Tu bukan sebab yang perlu lah. Oh, dia ni dulu minta anak dia tak boleh. Tak boleh. Kau jumpa gelap lah. Ada pasal. Dia ni dulu jika ada main paksa dia kan jadi. Tak boleh. Tu betul. Makruh jadi imam. Tak apa. Allah Allah. Boleh tak macam tu? Abang bagi kat soalan ni. Dia kata masjid ni tu senang saja. Bila itu bang tu bila Cima tu saya sekolah ni mana boleh main orang ni. Lepas tu bila nak baca nak? Saya auto bingki lah dan tu imam tak ada. Aku tiba dalam Perdana Menteri. Tu kan naik. Jadi Perdana Menteri bila Perdana Menteri tak ada. Tu imam tak ada bila naik kan? Maka bila kita maka ketika untuk bilai cari orang lain sebagai orang. Ya, yang tu yang paling itu yang paling afdal orang lain jadi imam lah. Tapi kalau orang nak jadi imam pun tak baik. Memang kita buat kalau tak kawin tak apa. Bini pun tak tahu kata aku jadi imam. Kalau dia tahu bayar lagi. Kawan pun tak. Maka waktu tu lebih baik untuk bilai imam orang lain imam. Tu bilai jangan sampai bersih lah. Maknanya dia bertanya ni kenapa dia pilih apa? Tak mahu dia pilih. Biasalah ilmu. Kena buat, kena amal lah. Kena amal. Apa yang kita boleh amal, kita amal lah. Cuma tuan-tuan betul kita bersedia diri jadi imam dia pilih tak jaga. Tanya banyak tau. Dia pilih tak. Bahkan dua kami tak mahu sereda, kami melawak malam tu. Allah a'lam bishawab. Kalau jadi apa pun selesai jawab tu lah. Tu bila ni dia orang tu dia nak amai suka ni. Dia kata tuan kena amai tasbih kat bilai tu lah. Jadi tu bilai ataupun tu imam kena tahu lah siapa yang mampu bagi dia. Mana tu imam? Tengok tu tiga orang nampak macam boleh. Mai sat boleh dirahsia kita keluar. Macam Fatihah.
Jadi tadi kalau tu bila tu orang kita jangan terjulah, pasal tu imam teh lah. Ya, boleh buat. Kenapa? Kalau kita kata dia buat dia aku main dekat tak tolak. Kita sebab bahaya gua baca alham tu kita tahu. Tak alham. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Tadi dah jadi imam. Itu bila tak bagi tu, maka kita kena ada proses. Tapi saya yakin amal kat sini insya-Allah lah. Wallahu a'lam bishawab. Tentang lengkap dengan kita banyak. Dan orang banyak di sini soalan banyaknya. Itu biar kita hormat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa barik lana fi ma 'allamtana wa sallallahu alaihi wa sallam.